dalam bidang kaunseling. Tapi adalah sedikit ilmu yang boleh kita berkongsi untuk manfaat bersama. Okey. Boleh bagi respon ke? Boleh dengar ke suara saya? Boleh, Cik. Boleh. So pertama sekali mohon maaf di atas ialah biasa kesilapan teknikal ni berlaku saat-saat begini, namun tidak mengapa kita direzekikan juga akhirnya untuk bersua dalam lebih kurang 1 jam Ikmal So kita mula 2.30, mungkin dalam 3.30 Ikmal, kalau tak ada apa-apa halangan kita boleh teruskan Boleh. So baik, kita terus kepada tajuk yang diberikan kepada amanah yang diberikan kepada saya. Jadi bila berkata berkaitan dengan kesihatan mental ni, Ikmal baru-baru ni bila kita berhadapan dengan COVID ni, jadi kita ada kesedaran ramai di antara kita mula berfokus kepada kesihatan mental manusia ni, yang kita lihat banyak kes-kes bunuh diri boleh dikatakan semenjak COVID kita melihat daripada Malaysia satu hari tu ada sahaja kes-kes bunuh diri disebabkan mereka tidak ada harapan lagi untuk hidup. Jadi adakah persoalan dalam Islam ini, apa solusinya? Kita lihat dalam Islam ni dia adalah satu agama yang syumul ataupun dia merupakan satu cara hidup. Kita tidak boleh melihat Islam ini seperti satu agama ritual semata-mata sebab Islam itu adalah adi ini adalah satu sistem hidup atau cara hidup kita. Jadi ia merangkumi seluruh aspek kehidupan. Oleh sebab itu Ikmal dan sahabat-sahabat UniKL, apabila kita berbincang berkaitan dengan kesihatan mental yang dikaitkan dengan Islamic perspektif, ia sesuatu yang luas. Dan boleh saya katakan Ikmal dan rakan-rakan, bila berkaitan dengan Islamic perspektif, mental health ini Islamic perspektif, ia bermula daripada pencegahan. Sebab Islam sangat mementingkan pencegahan. Itu sebab dalam zina pun kita gunakan wala taqrabu zina. Janganlah kamu hampiri zina. Jangan kamu melakukan zina, tapi dia guna perkataan menghampiri. Maknanya di sini yang nak dijelaskan adalah pencegahan itu adalah lebih baik daripada merawat. Itu sebab pun orang putih pun selalu guna istilah prevention better than cure kan. Sebab dalam pendekatan Islam kita melihat kepada satu kajian khusus yang telah dilihat daripada perspektif Islam ni adalah berkaitan dengan psikoterapi ataupun kita menggunakan pendekatan sofistik, iaitu menggunakan pendekatan tasawuf. Yang mana dalam pendekatan tasawuf ni dia melihat bahawa di dalam kita nak melayar kehidupan, ilmu adalah asasnya, ilmu daripada asasnya. Jadi kita tengok sekarang ni memang banyak kita bercakap dengan kesihatan mental. Tapi dulu kita tak memang benda ni, istilah ni memang dah sudah diguna pakai lama. Tapi dalam istilah psikologi dan kesihatan mental kita lebih guna well-being, iaitu kesejahteraan psikologi. Dia satu benda yang sama. Tapi hari ni kita mengangkat tema kesihatan mental tu. Jadi dalam Islam juga kita melihat kesihatan itu bukan tertakluk kepada tiada penyakit. Kan kesihatan. Maksudnya kalau kita tak ada penyakit, maka kita kesihatan. World Health Organization, WHO pula mendefinisikan bahawa kesihatan itu adalah kesihatan yang merangkumi fizikal, emosi dan mental. Jadi bila kita kata mental, minda, ia merangkumi unsur psikologi. So unsur psikologi apa dia? Psikologi dia tidak lagi pada ABC. A, afektif yang melibatkan emosi kita. B adalah behavior iaitu tingkah laku kita, dan C adalah kognitif. Okey, cognitive level. Tapi dalam perspektif Islam, kita melihat bahawa manusia itu ada 5 unsur utama. Jadi kita kena set 5 unsur ni. Bila berkata 5 unsur. Jadi kita Islam, kita melihat dalam perspektif Islam, kita melihat pencegahan itu adalah yang lebih utama. Sebab cikgu juga ajar substance abuse, kaunselor penyalahgunaan bahan. Untuk kita merawat adalah untuk kita mencegah itu sebenarnya adalah lebih baik daripada merawat. Tapi bila kita dah merawat, kita sudah rawat, jadi pesakit pun akan relapse. Begitu juga dengan kesihatan mental. Okey, bila kita kata sihat, maknanya kita mesti mengamalkan hidup yang sihat, menjauhi bahaya dan mengambil langkah-langkah berjaga-jaga, tidak kira. Jadi Islam melihat untuk kita mengatasi perspektif mental health ini, Islamic perspektif itu adalah berkaitan dengan pencegahan, pemulihan dan perkembangan. Perkembangan. Jadi asas dia apa? Asas dia adalah ilmu. Asas dia adalah ilmu. Jadi kita ni kena dalam Islam, dalam pencegahan mental health ni dia banyak sebab, banyak faktor. Sebab dia kalau kita lihat adalah daripada nature, iaitu sama ada dia lahir daripada semula jadi. Yang ini dibawa oleh pembawaan baka, genetik memang ada. Contohnya kalau kita lihat penyakit mental, schizophrenia, ataupun kalau kita panggil
istilah yang mudah kita biasa dengar, tapi istilah ni tak sesuai macam gila. Maknanya dia bawa daripada genetik. Maksudnya bapa dia ada genetik skizofrenia, lepas tu kena pada mak dia, lepas tu dia masuk ada genetik tu. So bila genetik tu umur remaja, dia macam genetik tu aktif. Masa kanak-kanak dia tak ada. Jadi simptom dia apa? Dia panggil halusinasi dan delusi, iaitu dia boleh mendengar apa orang lain tak dengar, dia ada boleh nampak bayang-bayang apa yang tak nampak. Ini adalah sebenarnya simptom yang dibawa oleh Parker. Jadi kadang-kadang dia boleh menjerit, dia boleh nampak, dan kadang-kadang kita punya kebudayaan, kita punya budaya, kita melihat itu sebagai satu saka tau. Saka kan. Tapi sebenarnya dia ni saka ni bawa daripada mak dia daripada nenek dia saka. Tapi sebenarnya dari perspektif psikologi, itu dilihat sebagai Parker. Dan ini juga tidak bertentangan dari karyan Azhar Zaid Al-Baqi, seorang tokoh kognitif pada abad ke-9 lagi sudah kaji dari satu buku Sustenance of the Soul. Dia mengkaji bahawa memang terdapat mental health ni pembawaan dari segi genetik, yang mana ada chemical imbalance, ada ketidakseimbangan dalam otak kita. Itu kita melihat daripada perspektif nature lah. Nature maksudnya iaitu dari segi pembawaan, ada pembawaan medikal yang itu kita tidak nafikan. Dan kalau kita baca buku Iman Al-Baqi, Zaid Al-Baqi pun dia mengatakan yang ini perlu ambil ubat. Tu jangan segan kadang kita tak kena ambil ubat, sebab ubat tu boleh bagi kenenang sebab kita nak balancekan chemical kita. Dan ada juga memang disebabkan nurture, iaitu didikan dan persekitaran kita yang dapat membentuk kita punya personality. Baik, dalam Islam, kalau kita lihat daripada perspektif sofistik, kita ada 7 anggota yang kita kena jaga. Sebab kita tahu dalam Islam kita melihat bahawa hati itu adalah paling utama. Hati ini melahirkan emosi. Hati ini melahirkan emosi, dan emosi ini dapat mengganggu pemikiran kita dan tingkah laku kita. Jadi dalam perspektif, daripada perspektif sofistik, kalau kita tengok penawar bagi hati, dia melangkah kita kena jaga 7 anggota, iaitu mata, kita kena berjaga telinga, kita kena jaga tangan kita, kaki kita, kita kena jaga mulut kita, dan juga perut kita, dan juga kemaluan kita. Dari 7 ni. Maknanya bila kita tak jaga, benda ni akan masuk dan dia akan mempengaruhi hati kita, yang akan mempengaruhi pemikiran kita, dan akhirnya diluahkan melalui tingkah laku. Jadi dia ibarat macam ni, pelajar-pelajar, tuan-tuan dan perempuan, dia ibarat macam teko. Jadi apa yang masuk dalam teko tu, air tu, jadi yang akan keluar pun air. Kalau kata masuk air kopi, yang keluar pun air kopi. Jadi dalam segi pencegahan 7 anggota ni, yang mana dia adalah orang kata kodi-kodi yang boleh mempengaruhi kita, kita cegah. Kita cegah daripada masuk. Jadi nak cegah tu memang kita tak boleh lari daripada ilmu tu. Nanti kita akan tangkap ilmu apa yang perlu kita ada. Ilmu apa? Dalam Islam tu untuk melihat kita, untuk lebih kehidupan kita ni, ilmu apa yang penting. Ada 4 saja ilmu yang kita kena kuasai supaya kita tidak, orang kata, tenggelam dalam dunia yang fana ni. Akhirnya kita tersilap memandang sesuatu menyebabkan kita salah perspektif atau dalam konteks kehidupan ni. Seperti kita ni seorang manusia, seperti yang berjalan di dunia ni, kena berhati-hati dengan mainan dunia ni supaya kita tidak tenggelam dalam dunia ni, akhirnya kita lemas. Contohnya seperti kapal, kita memang berlayar ke air, tapi jangan pastikan air tu jangan masuk ke dalam kapal tu. Kalau air sudah masuk dalam kapal, akhirnya air kapal tu tenggelam. Jadi nak memastikan kapal tu tak tenggelam dalam air, iaitu kita nak pastikan kita tidak tenggelam dalam dunia yang fana ni, kita kena ada ilmu. Asal dia ada ilmu. Baik. Kita berpatah balik kepada 7 anggota tu kerana apa? Kita kena faham apa yang kalau kita baca, kita kena jaga anggota kita. Senang dalam Islam adalah kita kena jaga mata kita daripada dosa. Ini perspektif panjang kan. Sebab kita tak sedar tau. Kadang-kadang bila kita buat sesuatu dosa dan noda, dia telah membuat satu titik dalam hati kita. Lama-lama kita rasa bersalah tau. Tapi bila kita ulang benda yang sama, akhirnya hati kita jadi gelap, kita tak rasa berdosa dah. Kita rasa bangga pula dengan maksiat. Dan dikala itulah sebenarnya kita sudah masuk dalam perangkap dan kita mudah tenggelam dalam kehidupan yang fana ini, yang akhirnya kita akan mengalami kesihatan mental. Cuma hari ini cikgu nak fokus kesihatan mental yang berkaitan dengan bukan nurture. Nurture tu kita bagi doktor lah. Kita ambil yang nurture, iaitu persekitaran. Macam mana kita boleh kawal dari perspektif Islam. Jadi dari perspektif kita kena kawal mata kita, kita kena kawal telinga kita. Jadi kita kena faham, jangan sampai dia masuk dalam kita punya pemikiran. Jadi kena ada kemahiran tepis dan
tepis dan tapis. So apa saja maklumat yang masuk melalui telinga kita, melalui mata kita, apa yang kita makan semua kena tepis dan tepis. Sebab apa? Dalam kajian di barat, dia melihatkan bahawa kadang-kadang penerimaan otak itu lebih tak bijak. Kata senangnya bodohlah, lebih bodoh daripada penerimaan perut. Okey, perut ni kalau kita makan benda-benda yang kalau dah lama, dah basi, dia akan sakit perut, dia macam mana pun dia akan keluar, melalui buang air besar ke buang air kecil, dia akan buang, cuba usaha tak buang. Tapi perkara-perkara yang negatif yang masuk dalam minda kita, melalui pandangan kita, melalui apa yang kita dengar, dia akan masuk dalam minda kita dan kita percaya dengan benda itu tanpa kita usaha periksa, kita tak tabayun dengan benda itu, maka kita pegang benda yang salah tu, akhirnya kita membentuk emosi kita yang salah, pemikiran kita yang salah terhadap sesuatu peristiwa itu dan membentuk tingkah laku. Jadi itu sebab di dalam Islam kita kena jaga 7 anggota kita ni daripada dimasuki oleh noda dan dosa. Sebab ia akan memberi kesan kepada emosi kita iaitu hati yang membentuk sebenarnya kita punya karakter. Okey. Baik. Bila kita berkata tentang kesejahteraan psikologi, kesihatan mental, kita kena faham asas dia adalah ilmu. Sebab apa tahu pelajar-pelajar yang cikgu kasihi, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, kenapa ilmu ni penting? Sebab ilmu ni bila kita ada, dia akan membentuk manusia tu. Contoh kalau kata kita berdepan dengan masalah dalam dunia, kehidupan dalam dunia ni kan, kita berdepan dengan kadang-kadang kita hilang kerja, mak ayah kita tak ada duit nak bagi kita sama belajar, tapi kita ada ilmu yang cukup. Kita kata ini adalah satu ujian. Kan, sebab kita faham dunia ni sifat dia begitu. Okey, sifat dia begitu, ia adalah bentuk ujian. Kat mana pun kita pergi, ujian tu tetap ada. Jadi bila dia kena kat kita, orang kata kesengsaraan, kehibaan, kesedihan tu berlaku pada kita. Bila kita ada ilmu, ia akan menjadikan kita lebih kuat sebenarnya. Sebab kita faham, okey, ini realiti dia. Jadi kita dah ada mindset tu. Sebab itu Islam itu dia solution without problem. Kita belajar dulu untuk kita ambil langkah berjaga-jaga seperti perisai. Okey, jadi seperti perisai. Jadi tapi kalau orang yang kena kesengsaraan, putus cinta kan, contoh bila orang tu ada maklumat, dia percaya bahawa Islam dah kata ajal maut pertemuan itu, jodoh tu di tangan Tuhan. Jadi dia ada ilmu asas itu. Jadi bila dia putus cinta, dia faham, okey, sebenarnya Allah tidak mentakdirkan aku bersama yang dia ni. Mungkin Allah akan beri aku lebih baik. Jadi dia akan sabar. Kan? Dia akan jadi lebih kuat. Tapi ia berusaha untuk mencari pasangan tu sebab pasangan ni adalah juga seperti rezeki. Dia kena cari. Tapi kalau tak ada, maknanya bukan itu yang terbaik. Tapi pelajar-pelajar, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, bayangkan kalau kita tidak ada asas ilmu itu. Bila kita putus cinta, kita terus menonggek. Akhirnya kita bunuh diri. Kan? Nampak tak, asas ilmu itu sangat penting. Jadi itu yang pertama sekali dalam psikoterapi Islam, mental Islamic perspektif, cikgu suka membawa kepada pencegahan dari segi 7 anggota tu. Kalau nak buat panjang, jadi kita bagi asas saja dulu supaya nampak. 7. Jadi apa yang perlu kita jaga apa yang perlu kita tahu dalam hidup kita, ilmu yang kita kena tahu, ada 4 benda yang kita kena tahu. Satu, kita kena tahu siapa diri kita. Who are you? Manusia ni. Hakikat manusia ni apa? Kan? Kenapa kita dijadikan? Kalau kita tengok, komputer dijadikan untuk kita berhubung. Pensel dijadikan untuk menulis. Semua dalam benda ni, kalau pelajar-pelajar tengok, semua ada fungsi dan fungsi dia. Kenapa dia diciptakan? Jadi persoalan itu perlu ditanya pada diri kita sebagai manusia. Kenapa kita diciptakan? Kan? Apa fungsi aku? Dan di mana aku nak rujuk, mana aku nak tahu. Jadi manusia, yang pertama sekali manusia kita kena tahu manusia. Kita kena tahu diri kita. Hakikat kejadian manusia ni untuk apa. Jadi perlu ada kesedaran itu tentang manusia. Kesedaran ni apa? Kesedaran itu sangat penting. So daripada perspektif Islam, bila kita berkata yang manusia, you kena sedar diri you siapa. Jadi bila kita sedar diri kita siapa, kita akan kembali kepada innalillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita akan kembali. Jadi kat dunia ni untuk apa? Okey, itu persoalan yang kita kena jawab. Ilmu tu kita kena ada supaya kita jadi perisai bila kita berhadapan dengan kehidupan ini, dengan onak dan duri. So kita dah prepare direction. Macam contoh COVID kan, yang pelajar So COVID bila berdepan dengan kita dah tahu dah ambil langkah SOP. Jadi kita tercegah. Jadi kadang-kadang ada orang kata, wujud ke COVID ni? Tak nampak pun mana, tak ada pun kan. Saja-saja kot, saja-saja ni semua propaganda ni. Tiba-tiba terkena COVID. Sebab dia tidak ambil langkah berjaga-jaga. Sebab dia tidak mempercayai dan dia tak tahu pun COVID itu wujud. Ataupun dia tak mahu percaya.
Jadi bila dia dah kena, baru dia tulis dalam WhatsApp kan, kadang dia tulis dalam Facebook. Barulah aku ketahui betapa azabnya COVID ni sebab dia dah kena. Jadi bila dia dah kena, nak rawat tu boleh, tapi ada simptom-simptom lain. Dia ada penyakit-penyakit lain sampingan, kesan-kesan sampingan. Contohnya kita panggil brain fog. Brain fog ni adalah dia mudah lupa, dia tak boleh fokus. Itu adalah kesan-kesan sampingan daripada lewat. Jadi lebih baik kita mencegah. Kan? Lagi untuk mencegah tu, macam mana nak mencegah? Mesti kena ada ilmu. Kan? Asas dah adalah ilmu. Itu sebab wahyu pertama tu iqra'. Iqra' tu membaca. Maksudnya daripada kita membaca, kita dapat ilmu. Baik, ilmu yang pertama kita kena tahu pelajar-pelajar pertama sekali hakikat tentang diri. Jadi kita pergi satu-satu Kalau sempat insya-Allah. Saya cubalah, cikgu cuba ringkaskan. Yang kedua mesti tahu hakikat pencipta. Kita adalah dicipta dan kita kena kenal pencipta kita siapa. Kena tahu. Sekiranya kita tak tahu, kita tidak ada roh kita tu tidak terisi. Sebab hari ni kita ni ini jasad ni. Jasad ni asal daripada tanah, dia kembali pada tanah. Kan? Dari tanah kita datang, kepada tanah kita kembali jasad. Tapi roh kita ni Allah yang meniupkan. Jadi kita kena tahu siapa yang meniup roh kita tu. Kita kena tahu pencipta kita siapa. Kena jelas pencipta kita. Kalau kita tak jelas dengan pencipta kita, hati kita tidak akan tenang. Sebab kita tak kenal siapa pencipta kita yang sebenar. Okey. Yang ketiga, kita kena tahu hakikat dunia ni. Hakikat dunia ni apa? Kan? Dunia ni sifat dia fana, sementara. Contoh kalau Ikmal Ikmal ada di talian. Kita berborak sikit dengan Ikmal kan? Ada. Contoh Ikmal kan, Ikmal sekarang ambil jurusan apa Ikmal? Saya ambil jurusan air conditioning. Air conditioning kan. Ikmal rasa, Ikmal boleh confirm tak lepas keluar nanti Irfan akan kerja dalam bidang tu? Tak boleh. Okey, Irfan sekarang umur berapa? Saya umur 22. Okey, Irfan rasa, Irfan ada macam yelah girlfriend ke, ada tak Irfan? Girlfriend ada. Ada. Irfan yakin tak Irfan akan kahwin dengan dia? Tak yakin. Maknanya hidup kat dunia ni tidak ada sebarang kepastian. Tidak ada apa-apa kepastian yang membuatkan kadang-kadang kalau kita memikirkan tentang dunia sangat, akan tertekan. Kita tak boleh kawal. Ya tak Irfan? Cikgu pun tak sangka hari ini bila masuk tim ni tak boleh masuk. Tapi kalau kita fokus pada dunia kita tak sepatutnya jadi macam ni, kita akan tertekan. Tapi kita mencuba, tak apa, kita cuba. Jadi cikgu berhubung dengan Hafiz semua, akhirnya dapat Alhamdulillah. Sebab dunia ini memang berdepan dengan ketidakpastian. Jadi kalau kita fokus sangat pada dunia ini, kita terlalu fokus sehingga tak dapat kita kecewa. Kekecewaan itu datang apabila kita terlalu meletakkan harapan. Contohlah kan, Ikmal kan terlalu cinta dah dengan seorang gadis ni. Memang kata akan kahwin lah, confirm dah kahwin, tiba-tiba tak jadi. Dia ada perkasa lain. Puas menongging. Sebab kita tahu dia telah meletakkan harapan. Sedangkan dunia ini, sifat dia ketidakpastian. Setuju tak Ikmal dengan cikgu ni? Setuju. Betul. Okey Ikmal kan. Jadi kalau kita duduk kat dunia ni, apa yang pasti Ikmal? Apa yang pasti yang kat dunia ni? Apa yang pasti? Macam cikgu cakap tadi lah, kata ajal maut pertemuan jodoh itu. Ya, Ikmal, betul. Tepat sekali. Yang pasti ada dua di dunia hidup ni. Satu kematian. Kematian pasti. Kematian tu pasti. Yang kedua, ujian. Ujian itu pasti. Katakan nanti Ikmal keluar tiba-tiba kan dapat jawatan besar. Jadi ujian tetap ada. Banyak lagi ujian akan datang. Ujian akan pasti. Sekarang Ikmal berdepan dengan ujian sebagai seorang pelajar. Lepas tu kerja ada ujian. Jadi dalam dunia ni yang pasti apa? Dua saja. Jadi kalau pasti benda itu dua, apa yang kita perlu buat? Persediaan. Dengan apa persediaan? Ilmu. Nampak tak benda itu tak lari? Jadi bila kita mengejar satu benda yang tak pasti, ia pasti akan membuatkan kita kecewa. Dan kekecewaan, bimbang ini akan membuatkan kita mengalami kesihatan mental atau penyakit mental. Yang kedua, kita pasti bahawa hidup ni ada kematian. Jadi untuk apa? Bersedia ke arah itu. Jadi bila kita faham tentang hidup ni, kenapa kita harus kecewa? Sedangkan memang dunia begitu. Kat mana kau nak bawa duit yang banyak-banyak ni? Tak, aku nak kaya sebab aku nak sedekah. Sebab apa? Aku tahu dunia ni tak kekal. Aku akan ada satu lagi kehidupan yang dipanggil kehidupan akhirat. Okey, betul tak Ikmal? Jadi kita faham empat benda ni, kita akan jadi mental health kita akan bagus. Sebab kita sudah ada satu perspektif ataupun cara pandang yang berbeza. Baik, pernah tak Ikmal terasa macam ni Ikmal? Contohkan ada satu kes Satu kes Ikmal, kawan Ikmal. Dia telah kawan Ikmal tu, ada satu kes kawan Ikmal telah dibunuh. Dan orang yang bunuh tu bukan sahaja bunuh kawan dia bunuh satu keluarga. Kan Ikmal?
Satu keluarga Ya. dibunuh. Tiba-tiba Ikmal buat laporan polis, dia kena tangkap. Orang yang bunuh kawan Ikmal dan seluruh keluarga Ikmal tu ditangkap. Tapi bila sabit kesalahan, dia saja yang dikena hukuman. Dia punya keluarga tak kena hukuman. Rasa adil ke tak adil, Ikmal? Susah nak menjawab persoalan ni sebab macam tak pernah merasa benda tu. Okey, katakan. Okey, Ikmal, katakan. Ikmal ada kawan. Kawan tu dia memang mencuri. Okey, dia mencuri. Kata dia mencuri 100. Okey, tiba kena kat mahkamah sebab dia tak ada peguam nak bayar. Dia dijatuhkan hukuman. Dia kenakan hukuman. Lepas tu ada juga orang yang kaya. Dia curi bukan 100, beratus-ratus ribu. Lepas tu dia boleh bayar peguam. Lepas tu dia menang. Adil tak dunia ni, Ikmal? Tak. Jadi di mana keadilan kalau Allah kata Allah tu Maha Adil? Mana keadilan Allah? Kalau kita kata kita miskin tak ada duit, kita kena hukum. Tapi orang kaya boleh bayar peguam, dia menang. Di mana keadilan Allah sedangkan kita percaya Allah itu Maha Adil? Mana Ikmal keadilan yang ada kat dunia ni? Siapa ni Ikmal kan? Kena soal pula. Bukan apa Ikmal saja borak-borak. Ikmal petang-petang. Boleh. Jadi tidak akan ada keadilan dalam dunia ini. Jadi itu sebab Allah mencipta akhirat. Untuk apa Allah cipta akhirat? Iaitu Allah nak bagi tahu bahawa itulah adalah hari pengadilan. Jadi kalau apa yang terjadi kat dunia kita sentiasa sabar dan redha. Tak apa, dekat dunia aku tak lepas, insya-Allah aku mengharap kehadiran Allah di akhirat nanti. Jadi ada mungkin kita akan berasa mental health problem. Tiba-tiba berlaku kepada kita, kita sabar sebab kita beryakin Allah akan memberi pahala sabar pada kita. Kita dapat sesuatu, kita bersyukur. Jadi di mana ruang untuk kita berasa sedih? Sebab keyakinan kita kepada 4 aspek tadi tu. Okey? Jadi manusia. Jadi kita pergi kepada manusia satu persatu. Jadi pertama sekali kita kena tahu ilmu tentang manusia. Okey, Ikmal, manusia ni sebenarnya Ikmal kita ada 5 unsur. Kalau dalam perspektif Islam lah. Kalau dari segi barat dia tak ada 5 unsur, dia mungkin ada 4 je kan. Tapi dalam Islam kita melihat 5 unsur. Dan 5 unsur ni kita kena beri dia makan yang betul supaya kesihatan terjamin. Pertama, kita ada jasad, kan? Ni kita tangan bye-bye. Ikmal pun bye-bye kat cikgu kan. Itu jasad Ikmal. Itu yang kita nampak tu jasad, mata tu jasad. Tapi kita juga ada unsur yang dipanggil unsur roh. Kan? Roh. Kalau kawan kita meninggal kan, jasad je kita kejut dia tak bangun sebab roh dia dah tak ada. Jadi dalam manusia itulah kalau tak ada roh kita panggil mayat. Ni manusia ni bila kata saja unsur ni kita kena faham manusia ni ada satu kita ada jasad, dua kita ada roh, ketiga kita ada akal iaitu pemikiran, dan keempat kita ada qalb iaitu hati. Yang kelima sekali kita ada naf, keinginan ataupun selalu kita panggil nafsu lah. Jadi bila kita kata manusia ya Ikmal kita kena bagi 5 makan kepada ni. Jasad makanan dia apa? Iaitu halal thayyiban, bagi makan makanan yang halal. Kita kena bagi makan yang betul. Bayangkan kalau kita makan racun, apa jadi? Bayangkan kita makan benda-benda yang busuk, benda-benda yang tak baik. Jadi dia akan merencatkan pertumbuhan kita. Jadi untuk jadikan kita sihat dari segi mental di Islam, kita kena bagi makan kelima-lima ni. Pertama sekali kita kena bagi makan jasad. Jasad ni apa? Kita punya fizikal, apa makanan dia? Kita bagilah makanan yang halal dan thayyibat, iaitu makanan yang halal lagi suci dan bersih yang memberi tenaga pada kita. Makan kurma, kan, makan vitamin, kan, Ikmal nampak bertenaga, mungkin ada makan apa ke, tokat ali ke, nak bagi badan kuat, tak apa. Janji halal dan thayyibat, kan. Makan jamu ke tak apa. Jadi bagi kita fizikal kita sihat. Tapi kena ingat, hidup kita ni manusia ni ada 5 unsur. Jadi kita bagi makan sihat. Jangan bagi makan yang tak sihat. Jadi kedua kita kena bagi makanan roh. Makanan roh apa dia Ikmal? Iaitu kita kena kenal Tuhan kita. Sebab tatma'inna 'ala bil qulub. Maksudnya hati ini akan menjadi tenang apabila kita kenal Allah. Sebab kita tahu Allah yang menciptakan benda ni. Allah itu Maha Adil. Jadi bila kita redha, kita serahkan kepada Allah, hati kita akan jadi tenang. Ya Allah, hari ni banyaknya dugaan aku. Tak apa. Aku tahu dunia ini dicipta daripada Allah yang hakim, ya, seorang yang bijak, seorang yang bijaksana. Jadi dia mampu. Hari ni kita kena dizalimi, tak apa, aku yakin Allah itu Maha yang aziz, ya hakim. Allah yang Maha besar, yang hakim, yang akan orang kata yang akan membalasnya. Kita yakin. Jadi bila hati kita mengenal Tuhan, apabila kita menghadapi masalah, kita sabar. Bila kita mendapat nikmat, kita syukur. Sebab kita kenal Tuhan kita. Hati kita akan jadi tenang. Kalau hati kita tidak mengenal Tuhan,
yang sebenar-benar Tuhan, hati kita tak akan tenang. Selalu kata kita akan fikir sini, kalau aku tak buat orang akan buat aku. Tapi bila dia buat orang, dia pula panggil kawan dia kena dengan kita. Jadi kita akan buat satu benda yang kadang-kadang sia-sia sebab kita tak kenal Tuhan. Jadi makanan roh ini adalah kita kenal Tuhan kita. Kenal sebenar-benar Tuhan. Tuhan ni kalau nak kenal Tuhan ni macam mana Cikgu Raidi? Senang aja. Kita faham Asmaul Husna, 99 nama Allah. Sebab dalam Al-Quran itu Allah sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Tuhan selain Allah. Maksud dia kata La ilaha illallah, Allah tu apa? Jadi Tuhan, iaitu Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim. Jadi kita tahu tu sifat-sifat Allah. Jadi jadi Tuhan yang disembah melainkan Allah. Allah tu apa? 99 nama Allah tu. Jadi kita tahu Allah tu Ya Rahman. Ini kenapa dia buat aku macam ni? Tak. Kalau nak kata Allah tak sayang, kalau Allah tak sayang kau, Nabi tu lebih banyak diuji. Tapi Allah kata dia kekasih. Mana bila kita diuji, kita berterima kasih Tuan Ikmal. Allah sayang kat kita. Ikut Nabi tu Allah kata kekasih dia. Tapi cuba baca sirah dia. Dari kecil tak ada ayah, tinggal dengan mak meninggal, tinggal dengan datuk meninggal. Lepas tu kena pula duduk dengan pakcik, hidup tertunggang langgang. Macam-macam dugaan, dah kahwin, ada anak pula meninggal. Jadi adakah Allah tak sayang? Persoalannya, tak, Allah sayang. Tapi Allah uji kerana Allah sayang. Hidup ni kena ada ujian sebenarnya. Kalau tak ada kita lupa. Ketiga ikmah, kita kena ada akal. Akal ni kita kena bagi makanan apa? Akal ni kita kena bagi makanan ilmu dan pengalaman. So ilmu dan pengalaman ni pun kita kena bagi kepada otak kita. Itu sebab kita kena pergi majlis-majlis ilmu ni. Majlis-majlis ilmu kita kena bagi supaya sentiasa mengingatkan kita. Ilmu dan pengalaman ni juga kena bagi ilmu yang betul lah. Jangan kita ajar ilmu mencuri, jangan kita ajar ilmu nak buat dadah. Jadi kita kena bagi makanan yang betul. Ilmu yang pengalaman. Jadi pergi majlis ilmu. Macam hari ni Ikmah datang kan, pergi majlis ilmu. So rakan-rakan buat majlis ilmu ni supaya kita nak menghidupkan ilmu kita, menghidupkan akal kita. Sebab makanan bagi akal, untuk jadikan akal kita sihat, perlu ada ilmu dan pengalaman. Untuk jadikan kita sihat dari segi akal. Dari hati pula. Hati qalbu kan. Qalb ni, apa makanan dia? Makanan dia adalah sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat mahmudah maksudnya baik, ikhlas, sabar, tawaduk. Sifat ni satu benda yang tak nampak. Macam sabar, nampak kan? Apa lagi? Ikhlas. Lagi apa? Tawaduk, redha, tawakal, benda yang kita tak nampak. Jadi kena bangunkan sifat-sifat tu. Jadi kena amalkan sifat tu, kena tanam dari kita melalui ilmu tadi tu lah. Supaya hati kita ni akan jadi tenang. Okey, bila kita berhadapan dengan sesuatu benda yang tak puas hati, jangan sesuatu benda yang berkaitan dengan kita ada penyakit hati, kita sakit hati dengan orang, itu penyakit hati kan. Jangan kita cari puas hati. Carilah ubat hati. Sebab hati ni tidak pernah akan puas. Jadi contoh, Ikmal bergaduh dengan kawan. Dia rebut kita punya awet. Katakanlah kan. Katalah Hafiz ambil awet dia saja nak ngorat, saja nak sailang awak kan. Kita pun sakit hati. Kita dengki dengan dia. Jangan cari puas hati. Kalau cari puas hati, kita pergi bomoh ke, kita pukul dia. Benda itu tak menyelesaikan. Carilah ubat hati bahawa sesungguhnya dia bukan jodoh aku. Kalau aku baik, insya-Allah Allah akan jodoh yang lebih baik. Kan tenang hidup tu. Jadi hati ni perlu diisi dengan sifat-sifat. Sifat ni tak nampak. Sifat-sifat mahmudah. Nafsu ni, keinginan ni, kita kena bagi dia makan dengan sikap. Sikap ni yang nampak. Sikap-sikap yang kita buatlah amalan-amalan wajib dan sunat tadi tu. Solat, kan? Yang kita nampak, itu sikap. Sabar tak nampak, macam ni sabar. Kalau marah, yang sifat-sifat, contoh puasa, zakat, kita bersedekah, nampak. Kenapa kita bersedekah? Sebab kita rasa kasih sayang tu. Kasih sayang tu datang hati tadi kan? Kerana pemikiran kita. Jadi bila kita sihat dari segi 5 unsur ni, jadi insya-Allah kesihatan mental pun dah okey. Okey, setakat ni ada apa-apa Ikmal nak soalan ke? Silakan kalau ada. Ada ke? Kalau tak ada lagi lah. Okey, kalau tak ada kita teruskan. Jadi kan, seperspektif manusia, kita kena faham manusia ni adalah dua benda. Kita adalah hamba, kan, dalam Al-Quran dia ada kata apa? Tidak aku jadikan manusia dan jin dan manusia ini illa liya'budu. Wa ma khalaqtu jinni wal insa illa liya'budu. Aku tidak jadikan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadat kepadaku. Pertama kita kena faham kita adalah hamba Allah. Jadi kalau kita hamba, faham je lah. Kalau Allah nak uji kita, suka hati Allah lah.
Allah tu kan pencipta, kita kan hamba. Bila dia bagi ujian kepada kita, dia bagi kesusahan kepada kita, dah memang kita hamba. So apa kita kena buat? Kita kena manage. Kenapa kena manage? Sebab kita ini ja'ikum fil ardi khalifah. Kita ni adalah khalifah. Kita kena manage. Jadi Allah beri kita manusia ni sebagai khalifah di muka bumi ni dengan 3A. 3A dia bagi kita. Ikmal. Pertama sekali yang dia tak bagi kepada makhluk-makhluk yang lain dan diberi kepada kita adalah pertama akal. Akal yang boleh buat kita pilihan. Ikmal Ikmal boleh tahu buat pilihan. Kamu nak jadi macam ni, Ikmal ada pilihan. Ikmal jadi arkitek. Jadi kerja yang Ikmal kalau katakan nak jadi accountant ke, nak jadi arkitek ke, engineer, Ikmal boleh buat pilihan. Boleh buat pilihan tapi tak ada di tangan Allah lah lasai, tapi Ikmal boleh buat pilihan. Ikmal boleh jadi orang kaya. Sebab kita ni dianugerahkan akal sebab kita boleh buat pilihan. Kalau kata makhluk jin, syaitan, iblis, dia tak boleh dah. Dia memang neraka. Malaikat tak ada pilihan. Kucing tak ada pilihan. Pokok tak ada pilihan. Kita ada pilihan manusia. Jadi bila kita kata kita ni manusia, hamba yang diuji, kita kena ingat bahawa manusia itu diberi yang pertama akal. Jadi gunakan akal sebaik-baiknya sebab akal ni adalah anugerah yang paling tinggi yang diberi kepada kita. Jadi beri makanan kepada dia, ilmu dan pengalaman tadi. Supaya tadi tu akal kita tu, kita akan memilih pilihan-pilihan yang baik. Orang yang berjaya adalah orang yang berjaya ataupun membuat pilihan yang tepat dalam hidupnya. Dan orang yang gagal adalah orang yang salah membuat pilihan dia. Jadi nak macam mana pula kita nak pilih pilihan yang baik dan pilihan tak baik ni? Allah bekalkan kita apa? Al-Quran sebagai panduan. Al-Quran sebagai panduan. Itu sebab pelajar, bila kita kata baik tu, kita kena lihat daripada perspektif baik tu apa Al-Quran kata. Kalau cikgu kata baik, Ikmal kata baik, semua ada macam-macam pendapat. Jadi kita fokus kepada apa yang sebenarnya Allah nak. Kalau kita jadi suami ni, kalau kita jadi manusia ni, apa yang Allah nak pada kita. Kalau tanya Tok Guru, kalau kata kalau kata orang ibu cakap macam ni, cikgu cakap macam ni, itu cakap banyak sangat, pening kepada kita. Mana kita nak ikut? Ikutlah Al-Quran. Sebab Allah berjanji, Allah akan pelihara Al-Quran dan Sunnah ni. Jadi peganglah kepada Al-Quran dan Sunnah ni. Jadi akal itu mesti dipandu dengan Al-Quran tadi tu. Okey, kalau cerita panjang lah. Dan kita nak buat macam mana? Jadi Allah bagi alam ini sebagai sumber. Abang Razak boleh tutup kot mute. Sebab dia mengganggu. Terima kasih. Jadi alam ni sebagai sumber untuk kita bangunkan dunia ni. Jadi bila datang masalah kepada kita, apa yang kita kena buat? Manage. Sebab Allah bagi itu sesuatu itu, bila Allah bagi ujian kepada kita, dan ujian ini pasti disebabkan alam tadi tu, disebabkan Allah nak memberi hikmah. Hikmah di sebalik kita. Okey, itu sebab, dan pencipta dan pencipta Allah kita kena faham, dan pencipta itu adalah kita kenal sifat-sifat Allah, dan dunia ni kita kena faham adalah ujian. Kan? Cantiklah kau ni ujian. Kayalah kau ni ujian. Bukan ujian ni susah aja tau. Kau ni miskin lah ujian. Kaya pun ujian. Kalau salah gunakan pun kemasukan pun salah. Jadi seluruh adalah ujian. Tetapi dia bersifat sementara. Dan kita nak kembali kepada mana? Akhirat. Akhirat itulah yang kekal abadi. Jadi antara hubungan kita dalam dunia ni adalah Allah menjadikan dunia ini untuk manusia. Tetapi manusia itu diciptakan untuk akhirat. Jadi dunia ini ada sebagai jambatan saja, sebagai bekalan kita. Sebab ada hadis kata jadikan dunia ini sebagai kita ni seorang yang berdagang sebenarnya. Sehingga kutip-kutip pahala. Lepas tu untuk bawa kita ke akhirat kelak. Kalau kata kita kaya, kaya setara mana? Kalau kata kita nak kat dunia ni makanan sedap. Kalau sedap pun sampai sini je. Kan? Lepas tu keluar dah jadi tahi, makan dah tak jadi dah. Tak sedap dah. Jadi apa yang kita nak kejar kat dunia ni? Jadi bila kita kejar benda yang pasti. Jadi itu sebabkan ada dulu para sahabat dia kemarin, ada seorang orang badui lah ditanya, ya Rasulullah, bila hari kiamat akan berlaku? Tapi Nabi tak jawab, Nabi SAW tak jawab soalan tu. Nabi cakap apa? Apa persediaan kamu terhadap hari berikut? Jadi orang yang bijak Ikmal adalah orang yang sentiasa bersedia dan membawa bekalan di hari yang kekal abadi. Orang yang baik dan beri manfaat adalah orang yang orang yang terbaik adalah orang yang beri manfaat pada orang. Orang yang baik, orang yang bijak adalah orang yang sentiasa bersedia kepada sesuatu yang lebih kekal, iaitu di akhirat. Orang yang baik adalah orang yang boleh beri manfaat pada orang. Jadi jadilah orang yang bijak, menjadikan dunia ini tempat kita mendapat bekalan untuk ke akhirat sana. Okey, ada tak lagi soalan? Okey, kalau ada.
Saya tanya, okey. Macam cikgu cakap tadi, kata apa? Mencegah lebih baik daripada merawat. Okey, betul. So kalau macam seseorang ni kan, macam mungkinlah katakan kita tak sempat nak cegah benda tu kan. Dan dia ni mungkin menyalahkan takdir. Kenapa aku macam ni? Kenapa aku ni? Adakah macam ada prosedur yang tertentu yang kata macam mana step by step kita nak ajak dia ni kita kembali balik? Okey, menyalahkan sesuatu itu adalah perkara yang paling mudah dan biasa dilakukan apabila kita berhadapan dengan sesuatu situasi yang sukar. Kalau dia nak menyalahkan je lah, tak ada masalah. Bagi tempoh dia dulu, salahkan dia. Tapi kena ingat, Iqbal, kita kan menyalahkan orang lain, dia tidak menyelesaikan apa-apa masalah. Dia tak menyelesaikan masalah. Merungut, marah, dia tak menyelesaikan masalah. Kalau kata Iqbal lapar kan, ini masalah ke orang ni, dia ni lah tak bagi aku makan, kantin tutup lah, Iqbal tak akan kenyang. Kan? Menyalahkan takdir, merungut, dia tidak menyelesaikan apa masalah. Dia akan menambah lagi masalah. Tapi dah merungut lah. Tapi satu tahap dah okey, kita kena fikir balik. Kena kembali balik, kita kena tahu matlamat hidup kita ni untuk apa. Itu sebab kita kena sedar diri. Sedar diri dalam perspektif Islam adalah dari Allah kita datang, kepada Allah kita akan kembali. Jadi bila Allah bagi kepada kita benda macam ni, memang kita dipanggil, ada seluruh pendekatan. Hikmah dipanggil wasta'idu bisabri wassalah. Maknanya kita berdepan dengan masalah, kita hadapilah masalah ini ataupun dengan ujian ini dengan jalan sabar dan solat. Kenapa sabar dan solat? Macam ni, rahsia dia begini. Sabar ni ramai orang tafsir sebagai pasrah yang pasif. Sabar je lah kan. Itu sebenarnya adalah pasrah yang pasif. Dan dia akan menghampiri putus asa. Dia akan menjadikan kita malas, dia akan buat kita tak usaha. Sabar ni dalam konteks yang sebenar adalah kematangan fikiran dan akal dan hati kita memahami bahawa sesuatu itu ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah yang maha bijaksana membuat sesuatu tanpa ada hikmah. Tidak mungkin. Dan apa saja dalam hidup kita ini, dia tidak ada kebetulan. Ia adalah satu ketentuan. Untuk apa Allah beri pada kita adalah untuk melihat ke makna atau hikmah dia. Contoh hikmah kan. Hari ni hikmah rata kepala garu. Kawan pun sama garu. Kalau kita melihat hikmah dia, kita akan mencipta produk shampoo. Berapa ramai yang akan beli? Dan hari ini kalau hikmah lihat, ramai orang yang kaya disebabkan masalah orang. Dia melihat masalah itu sebagai peluang dia mencipta kejayaan. Tengok muka kita banyak jerawat kan? Kita cipta produk, orang beli produk kita. Kita kena berterima kasih kepada masalah yang Allah beri, kerana kalau tak ada masalah, orang tak akan beli produk kita. Kita pun tak kaya. Betul tak Iqbal? Kita dah melihat perspektif tu berbeza. Itu maksud sabar. Kita melihat sesuatu tu ada hikmah dia. Jadi bila datang sesuatu dugaan pada kita, wasta'inu bisabri wassalah. Sabar dulu. Sabar tu apa? Sabar itu kita memahami akal dan minat kita, sesuatu tu pasti ada hikmah. Kalau kita tak nampak, tunggu, pasti ada. Tu maksud dia sabar. Maknanya tiba-tiba kita kejar bas bas tertinggal tau. Hikmah daripada jauh tu, itulah bas dia. 1 jam baru satu. Kelas ni nak masuk kelas, kejar-kejar, tertinggal bas. Kita punya marah, makin hamun kita. Apalah abang ni, kerja tak panggil. Pap-pap depan tu kemalangan. Alhamdulillah. Kita nampak bahawa ada hikmah dia. Baru kita nak bersyukur. Sebab tadi kita makin hamun sebab kita tak nampak hikmah tu. Tapi bila dah nampak hikmah dia, rupanya bas kat depan tu nak kemalangan. Nasib baik aku tak naik. Jadi dalam bila kita berhadapan dengan masalah, kita kena faham bahawa sesuatu yang Allah jadikan itu satu ketentuan yang pasti ada hikmah dia. Dan hari ini manusia hidup kaya sebab masalah orang lain. Cikgu jadi pensyarah sebab ada orang nak belajar, kan? Hari ni polis, dia masih lagi jadi polis sebab ada penjenayah. Kalau tak ada penjenayah, polis nak kerja apa? Macam mana anak dia nak bagi makan? Kan? Hari ini kenapa orang produk-produk kesihatan masih laku dijual di pasaran? Sebab ramai orang sakit. Jadi kan sakit itu kan memberi manfaat, kan juga kan? Kalau hari ni tak ada orang yang mati, semuanya hidup, kita sayang kat mak kita mati. Kalau semua orang hidup, jadi bumi dia generasi ni kan padat. Kan? Jadi pertama sabar. Yang kedua apa? Wasabri wassalah. Kan? Sabar, lepas tu buat solat. Solat ni kenapa pula? Kita ni manusia, kadang-kadang ada ilmu kita tidak terjangkau. Kita memerlukan bimbingan daripada Allah. Perasan atau tidak, bila kita solat kita ada satu ayat yang kita wajib baca. Kalau tak wajib baca, kita tak sah solat kita, iaitu dalam surah Al-Fatihah. Dia kata dalam ayat surah Al-Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim. Kan? Tunjukkan aku, bimbinglah aku jalan yang benar. Ihdinas maksud bimbing tau. Bimbing, Allah bimbing kita, dia akan bagi ilham kepada kita. Jadi bila kita sabar saja tak cukup. Kita perlu dibimbing.
ataupun Allah perlu bagi ilham pada kita untuk kita ke jalan yang benar. Ini baru kita dapat selesaikan masalah. Jadi mintalah pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Jadi bila kita bersabar, kita kena faham bahawa Allah bagi ni bukan saja-saja nak suruh aku berfikir. Tak nampak, mintalah pertolongan dengan jalan solat tadi tu. Sebab dengan solat tu dia ada surah Al-Fatihah tu kan. Surah Al-Fatihah tu kalau faham makna dia ada satu surah ayat ruqyah ataupun ayat yang beri kesembuhan. Dalam ayat pertengahan tu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku, bimbinglah aku jalan yang benar. Jadi Allah akan tunjuklah sebab kita minta. Kan? Contoh kalau cikgu tak minta dekat Ikmal nak bantu cikgu macam mana? Ikmal pun tak tahu. Tapi Allah tu maha mengetahui. Allah tu maha mengetahui. Tapi Allah suka kalau hamba dia minta pada dia. Jadi kalau Ikmal seorang yang pakar dalam bidang berniaga, kalau orang tak minta tunjuk Ikmal, buat apa Ikmal nak sibuk-sibuk tolong orang tu? Tapi kalau orang tu minta tolong kat Ikmal akan tunjuk jalan dia macam ni. Begitulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan cara yang biasa kita dengar perspektif Islam adalah dengan jalan sabar dan solat tadi tu. Sabar apa? Kematangan hati dan fikiran kita memahami sesuatu perkara yang berlaku dalam hidup ni pasti ada hikmah dia. Kerana dalam hidup ini tiada yang semula jadi, tiada yang kebetulan. Semuanya ditentukan oleh Allah yang maha bijaksana, yang alim, yang hakimu, ya Rashid, Allah yang sangat bijaksana, yang lagi mengetahui. Okey, ada lagi hikmah soalan? Okey, kita ada soalan yang kita dari peserta lah. Okey, dari Ahmad Khalid. Okay, Assalamualaikum. Ya. Bolehkah kita salahkan takdir dengan apa yang dah berlaku dalam hidup kita sebelum ini? Pernahkah takdir hidup yang kita hadapi ini salah? Setahu saya Allah telah aturkan segala perjalanan hidup seseorang manusia itu. Jadi bila bercerita berkaitan takdir, macam tu lah kita cakap tadi. Soalan sama je macam tadi. Jadi kalau katakan, kalau pelajar kata takdir Allah ni tak berlaku, kita tengok perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok sejarah Nabi, Allah, kita tak tahu kalau kita kat zaman tu kita boleh hidup lagi ke tak. Nabi betul-betul macam dugaan, dipukul, dipulau kan, sampai dibaling batu, sampai nyawanya orang nak buat rancangan bunuh. Tapi dia tetap percaya dan yakin bahawa Allah akan membantunya. Sebab dia sabar tadi tu lah, wasabri wassalat, dia sabar dan teruskan solat. Dia tidak pernah berputus asa. Masa dia pergi hijrah dengan Nabi Abu Bakar pun, Abu Bakar ke kanan ke kiri kan kalau kisah dia, tapi Nabi kata Allah bersama kita. Dia yakin tu. So dia pergi hijrah. Kalau nak kata takdir kita lebih teruk, kita banding dengan Nabi. Teruk lagi Nabi. Tapi kenapa Nabi boleh meneruskan sampai sekarang? Sebab keyakinan dia tu. Itu sebab ilmu tu penting. Keyakinan ni nak dibina mesti ada ilmu. Jadi bila kita kata berkaitan takdir, contoh kan, ada seorang lah kan, ni cerita je tau, hikmah tau. Dia jumpa cikgu-cikgu kaunselor, dia cakap dunia ni tak adil. Kan, memang tak adil. Saya dah serahkan segala-galanya pada boyfriend saya. Saya dah serahkan tubuh saya serahkan segalanya. Tiba-tiba bila saya jadi macam ni, saya mengandung, saya buat, dia tinggalkan saya. Allah ni tak adil. Persoalannya, Allah suruh ke kita serahkan tubuh kita kepada lelaki tu? Ada Allah suruh. Tapi tak ada cikgu cakap macam tu kan. Kita dengar lah dulu dia cakap kan. Kalau cakap macam tu nanti dia terus blok lah. Tapi persoalannya kita tanya pada diri kita, Allah suruh ke kita serahkan tubuh kita pada lelaki yang bukan mahram? Okey, bila kau buat maksiat kau tak salahkan diri kau, tapi bila Allah tentukan tadi kau salah, ini tak adil namanya. Kan? Jadi berkaitan takdir, berdamailah dengan takdir. Cari ada hikmah dia. Dan cikgu percaya pelajar, cikgu percaya kalau seseorang itu diuji dengan hebat, cikgu yakin dia seorang yang hebat. Seseorang yang hebat tu akan diuji dengan hebat. Dan Allah tidak akan uji mengikut kemampuan dia. Kalau kita setakat sikit-sikit, itu biasa tau. Tapi kalau diuji macam ni, Allah tahu dia seorang yang hebat. Okay. Hikmah, ada lagi soalan kalau ada? Tak ada lagi setakat ni. Okey, tak ada Baik, jadi kita kena faham. Jadi intervensi dalam intervensi Islam dalam kesihatan mental, kita kena jaga 4 emosi ni. 4 emosi ni kena jaga. Sebab apa tau? Emosi letaknya di hati. Hati ni raja bagi manusia. Okey. Kita kan lebih terkesan apabila kita ada kesan dari segi emosi. Emosi terbawa. 4 emosi yang kita kena jaga dan kita kena kawal. Kita jangan hapuskan sebab emosi ni baik, iaitu emosi marah. Marah tu bagus tak? Bagus. Kalau tak marah, kita akan biarkan agama kita dihina. Tapi dengan marah. Tapi kita jangan marah-marah. Jadikan tabiat. Jadi kena kawal emosi marah ni. Jadi Allah kata la tardab, jangan marah dan pasti kamu syurga. Sebab nak tahan marah ni bukan senang bukan mudah Tapi kita kena kawal perasaan marah ni. Jadi marah tu biar letak tempat dia. Jangan pasal diri tak marah, tapi marah. Tapi pasal agama kita, keluarga kita dihina, kita tak marah. Jadi jangan jadi
Dayus. Jadi marah ni kita kena kawal dia. Jangan hapuskan. Jadi kita letak di tempat yang baik. Jadi marah ni kena jaga. Kalau kita tidak dapat kawal marah ini, dia akan jadi dendam, dia akan jadi perasaan dengki, dia akan melahirkan satu emosi-emosi yang negatif. Akhirnya kita akan dapat sakit yang dipanggil psikosomatik. Psikosomatik ini perkenalkan oleh Ibnu Sina. Apa maksudnya? Penyakit-penyakit neurosis seperti bimbang, sedih, marah ni dia akan menyebabkan penyakit fizikal yang lain seperti kencing manis, darah tinggi. Itu penyakit kardiovaskular tu kan. Itu bermula dengan emosi yang tak stabil lah tu. Tak boleh nak tidur. Kan tak boleh tidur, lepas tu darah tinggi. Tak boleh tidur apa? Emosi lah tu. Emosi lah you. Okay. Pertama, kena kawal marah. Okay, yang kedua, kena kawal perasaan sedih. Sedih kena kawal. Sebab kalau kita tak dapat kawal perasaan sedih kita, dia akan menjadikan kita kemurungan. Kemurungan. Jadi sedih ni penting tak? Penting. Perasaan sedih ni buat kita berkasih sayang. Tapi kalau tak dapat kawal, dia akan jadi kemurungan. Ketiga, kita kena kawal. Dalam Islam juga dia kawal, so kita kawal perasaan bimbang. Anxiety lah. Kalau kita tak dapat kawal bimbang, kita takut dengan masa depan. Takut sangat nak menghadapi masa depan, kita akan mengalami anxiety. Kan? Ini biasalah. Anxiety dengan depression ni biasa yang menyebabkan ramai orang bunuh diri kan. Yang keempat, kita cuba kawal perasaan was-was kita. Keraguan lah. Kalau dalam istilah psikologi dipanggil OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Biasa dengar tak Iqbal? OCD ni. Kan dia was-was. Dia kena kawal. Ni semua kena kawal dengan ilmu tadi lah. Kena faham 4 ilmu tadi tu lah. Ilmu tentang diri, ilmu tentang Tuhan, pencipta kita, ilmu tentang dunia dan tentang akhirat dia tadi. Okey, jadi bila kita berhadapan sini, jadi kita ingat pokoknya apa? Sabar dan solat. Jadi ada lagi, kita guna akronim DUITS. DUITS. Jadi bila kita ada masalah, cikgu bagi satu akronim, iaitu akronim DUITS. DUITS. Pertama sekali, kita jangan tinggalkan doa dan solat. Jangan, jaga solat. Jaga solat. Sebab solat itu, orang yang solat ni Allah akan bimbing dia. Kalau kaya, dia bersyukur. Kalau kadang-kadang ada orang kaya, dia belagak tapi dia terus kaya, itu istidraj. Itu istidraj. Jadi berhati-hati. Alang, kau cakap-cakap terbaik. Miskin juga kan. Tengok aku kerja, aku kaya. Ingat, itu istidraj. Kalau selama cikgu hidup dekat 40 tahun ni Iqmal, cikgu tak pernah lihat lagi orang yang sombong ni berjaya dalam hidup dia. Belum lagi. Tak ada. Orang tu kaya ke, baik ke, pandai ke, tapi kalau dia sombong, cikgu tak pernah lagi lihat dia berjaya dalam hidup dia. Biasa kalau dia sombong ni, orang kata soon or later, kena lah tu, ada lah tu. Jadi, pertama sekali doa dan juga solat tu kena jagalah. Pertama, apa-apa dalam hidup ni, pertama kena doa. Yang kedua, jangan tinggalkan usaha. Jangan kita semata-mata berdoa. Jadi Allah dah bagi ilham kat kita sebagai khalifah, manage lah. Kan? Allah dah bagi 3A tadi tu. Akal, lagi apa? Al-Quran sebagai panduan dan alam ini sebagai sumber. Jadi kena usaha. Usaha sebaik mungkin. Tapi ingat, bila kita dah usaha, kita kena istiqamah. Teruskan. Jangan usaha-usaha macam tai ayam kan, hangat-hangat tai ayam. Lepas tu gagal sekali, pressure. Hikmah lah kalau kita ada tim bola kan. Kita sepak sekali, belum tentulah masuk gol kan. Mesti banyak kali juga kan. Kalau banyak kali tenang-tenang baru masuk gol. Macam tu lah nak hidup kan. Usaha, macam-macam usaha. Dah banyak kali baru masuk gol. Maksudnya istiqamah mesti konsisten. Usaha-usaha konsisten, mesti letakkan tawakal tu pada Allah. Jangan anggap kalau aku usaha pasti berjaya. Perancangan Allah ni kalau kita doa, Allah bagi. Wa bukum udui astajib lakum. Allah kata kalau kamu doa aku bagi. Tapi kena ingat, Allah tu maha bijaksana. Allah bagi bukan apa yang kita nak. Allah bagi apa yang kita perlu. Kalau Iqmal doa kan, ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku kaya. Tapi nanti bila Iqmal kaya, Iqmal lupa diri. Jadi Allah bagi apa? Kesihatan. Sebab itu yang lebih diperlukan oleh Iqmal. Jadi Allah, bila kita berdoa, Allah bagi. Kan, rabbukum ud'uni astajib lakum. Kan, berdoa pada aku pasti bagi. Maksudnya bila kita doa tu, kita kena faham. Tapi jangan berhenti berdoa. Teruskan berdoa. Sebab Allah bagi waktu bukan cepat, tapi tepat pada waktunya. Contoh kita doa kan, contohnya kalau orang dah berkahwin tak dapat anak. Kita doa, teruskan doa. Tapi bila dia dah cukup, rumah dah ada, dia dah ada, baru Allah bagi anak kat dia. Maknanya kita berdoa, masa tu Allah tak bagi lagi. Tapi bila dah tepat waktu, bukan Allah bagi cepat, tak semesti cepat, tapi Allah bagi tepat. Lepas tu bila dia dia dah okey dari segi dah stabil, baru Allah bagi anak kat dia. Maksudnya Allah bagi tu bukan cepat tapi tepat. Bukan yang kita nak tapi apa yang kita perlukan. Sebab Allah tu maha bijaksana. Jadi jangan berhenti berdoa, jangan berhenti usaha, konsisten, tawakal.
Dan bila kita tak dapat, kena sabar. Bila dapat, kena syukur. Okey, setakat ni ada soalan? Ataupun Hikmah ada soalan sebelum kita masuk konsep takwa? Ada soalan? Ada setakat ni? So Hikmah boleh cikgu teruskan lagi? Kita ada lagi 15 minit lagi. Boleh cikgu teruskan? 5 minit. 5 minit lagi Boleh sebab nak masuk Q&A. Okey, 5 minit lagi. Okey, kalau Q&A kita ringkaskan. Okey, bila kita berhadapan, apakah teknik rawatan yang digunakan oleh Islam, mental Islam bila kita berhadapan dengan dugaan dan ujian ni, untuk memastikan kita punya mental health ni sentiasa terjaga. Pertama, kita gunakan akronim takwa. Takwa. T untuk tadabbur dan tilawah Al-Quran. Ini cerita panjang. Tapi dalam Al-Quran tu Allah kata bahawa Al-Quran ni dijadikan sebagai syifa. Ada ubat. Jadi bila kita tadabbur dengan ayat Allah, kadang-kadang kita baca kan, macam cikgu baca belakang ni, kalau tengok Hikmah banyak tafsir kan. Bila kita baca tafsir ni, kita baru faham, ya Allah ya Tuhanku. Seolah-olah kan Allah tu macam menjentik hati kita. Jadi untuk jadikan kita sihat, ingat tahu Islam ni solution without problem. Kita kena memang amalkan dulu. Bila ada masalah tu kita dah ada perisai dah. Jadi pertama sekali baca Al-Quran supaya dia punya aura kata gelombang itu memberikan otak kita sentiasa tenang. Ini panjang tapi kita singkatkan lah. Kita akan ada episod-episod yang lain lah insyaAllah. Jadi T pertama tilawah dan tadabbur Al-Quran. Faham Al-Quran. Sebab kata-kata Al-Quran tu, ilmu itu mematangkan kita. Dan bila kita matang, bila kita ingat masalah tu jadi kecil. Sebab apa? Kita nampak jalan keluar. A itu kita jagalah amalan-amalan yang wajib. Contohnya solat, zakat. Yang wajib tu jagalah. Sebab ada kat situ unsur-unsur terapeutik. Asal macam kita sedekah, sebenarnya membuatkan hati kita ni tenteram. Sebab kita tidak ada perasaan bakil dan kedekut. Dan jadi tamak. Tamak kedekut ni hati tak tenteram. No? Orang lain dapat, kita pun nak. Jadi tak akan tenteram. So amalan yang wajib dan tambah dengan amalan-amalan yang sunat. Qiyu ialah qiyamul lail. Qiyamul lail ni ibarat kita berdating lah dengan Allah. Kita manja-manja dengan Allah. Sebab waktu pagi tu adalah waktu paling tenang. Jadi bila kita bermanja dengan Allah, boleh bagi perhatian kita. Jadi hati kita akan jadi tenang bila kita ada attach dengan spiritual lah, dengan dunia yang lain. Qiyamul lail. Dan W, wacana ilmu. Pergi maja-maja ilmu. Sebab maja-maja ilmu tu ada barakah dia. Membuat hati kita tenang. Pergi maja-maja ilmu. Hadir maja ilmu. Dan jadikan kita ni pelajar seorang yang cintakan ilmu. Apa saja ilmu. Apa-apa saja ilmu. Tak kira lah ilmu engineering ke ilmu apa, tapi membudayakan wacana ilmu tu. Dan A, kalau boleh kita sentiasa ajari kita supaya amal ma'ruf dan nahi munkar. Jadi akronim untuk mental health di Islam, kita ada rawatan. Rawatan dia adalah kita Islam ni lebih menekankan pada pencegahan, iaitu prevention better than cure, iaitu takwa. Iaitu pertama tadabbur dan tilawah Al-Quran. Amalan, pastikan amalan-amalan wajib dijaga dan tambah dengan amalan-amalan sunat. Qiyu adalah qiyamul lail, sebab qiyamul lail akan memberi imunisasi dan ketenangan dalam diri kita, banyak kajian. W adalah wacana ilmu, dan A amal ma'ruf dan nahi munkar. Itu sajalah setakat ni perbincangan kita, dan mungkin Ikmal ada apa-apa ataupun ada soalan, silakan Ikmal. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Radhi atas kongsian ilmu yang bermanfaat sebentar tadi. Okey, alhamdulillah saya nak share sikit kata apa dari segi kata apa benda yang saya amalkan kata apa di mana mungkin kalau waktu kita tengah marah atau sedih kan, macam mana kita nak kawal benda tu. Dari segi saya punya pengawalan adalah kita macam cara kita bernafas. Ini apa guru saya ajar lah. Mana kata apa, macam kita amalkan tadi macam 5-7, maksudnya kita tarik nafas, kira sampai 5 dah lepas, lebih mungkin 7, kalau lebih 8, 9, ikutlah bergantung pada orang lah. So kita buat banyak kan, lama-lama kan hati kita akan tenang. Kalau nak menangis tu kan, tak jadi nak menangis. Macam tu lah. Itu apa yang saya amalkan lah. Kata pun untuk nak kawalkan diri kita. So kita tengok kita ada soalan tak? Okey, baik, kita ada soalan lagi. Oh, kejap. Okey, tak ada. Okey, saya ada soalan. Saya pernah jumpa seorang ni, hamba Allah ni, di mana kata apa, dia banyak kata apa mungkin dugaan dia kan, macam bertubi-tubi juga dugaan dia. Sampai dia katakan bila kita nasihatkan, sabarlah kata apa. Kata istighfar banyak-banyak kan sebab nak bagi dia sabar kan. Sampai dia kata, aku dah iman benda ni kata apa, macam aku dah dengar aku macam kata apa, benda tu macam dah tak menjadi untuk didadali dengan perkataan macam tu. So apa yang sebenarnya yang kita boleh bagi dekat orang macam ni? Okey, terima kasih Ikmal. Kita ni bila orang ada masalah kita kata sabar.
Sabar ni kadang-kadang dijunikan sebagai escapism tau. Supaya dia cuba nak menidakkan orang tu punya pengalaman. Itu sebab bila orang tu mengadu pada kita, kan, kalau kita jangan kata sabar kat dia sebab kita tak mengalami apa yang dia rasa. Sabar ni kita jangan jadikan dia sebagai escapism untuk kita tidak mahu mendengar. Itu sebab dalam kita nak membantu, kan, listening is very important. Mendengar dulu. Oh, awak menghadapi, kita dengar kat dia, kita tanya dia, oh, maknanya Ikmal cerita bahawa Ikmal sudah banyak dugaan. Kita cerita, kita dengar, dan lepas kita dengar tu, kita dah empati dengan dia, baru kita kata, boleh tak Ikmal, saya nampak apa yang dilalui oleh awak ni, saya nampak kan, kalau saya tak sanggup lah Ikmal, kan, tapi saya nampak awak seorang yang kuat. Jadi sebenarnya, bila kita cakap macam tu, dia bagi kelegaan. Berbanding kita cakap sabar, kau ni sabar. Kau tak kena, bolehlah kau cakap, aku yang kena. Jadi teknik dia, bila orang kata pada kita, kita dengar, kita lihat kekuatan yang ada pada diri dia, kita bagi tahu sebenarnya aku lihat kau ni kan, kalau aku lah ke tempat kau ni, aku rasa aku tak sabar, tapi kau masih lagi. Kau kata kau tak kuat, tapi aku nampak kau masih kuat, kau masih boleh teruskan hidup. Jadi yang kata-kata macam tu sebenarnya dia boleh bagi semangat. Jadi yang gunakan sabar ni, ialah betul lah sabar. Tapi sabar tu takut dia tak faham makna sabar tu. Kan, sebab orang lihat sabar tu pasrah. Tak, sebenarnya sabar itu adalah kematangan dan akal fikiran kita melihat hikmah. Jadi bila kita nampak macam tu, kita tahu kebaikan daripada peristiwa itu, dan hanya kita bagi tahu kekuatan dia dan dia akan jadi lebih kuat. Okey. Dia teknik dia lah. Teknik dia. Kalau kita rakan sebaya ni, tu teknik ni, dengar dulu. Okey, jangan jadikan sabar ni sebagai escapism lah. Okey, mungkin dah jawab soalan. Ada lagi soalan ni, Ikmal? Okey, kita ada satu soalan lagi sebelum kita ke lucky draw. Okey. Okey, bagi pendapat cikgu, adakah benar jika seseorang itu mengalami kemurungan yang disebabkan oleh kekurangan iman atau amalan rohani dalam dirinya? Okey, dalam kemurungan ni macam cikgu cakap lah, dia juga ada faktor genetik, nature. Memang ada orang dia memang cenderung tau, dia macam trigger sebab ada pengalaman lepas. Dia memang tidak semestinya lah, kalau soalan pendek ni tidak semestinya. Tapi banyak kajian-kajian di barat tau, bukan kita tau. Islam di barat mengatakan bahawa elemen-elemen spiritual dan bila kita berdekat agama, dia boleh membantu meredakan kemurungan. Tapi cikgu tak cakap tau, orang yang murung ni kurang iman, cikgu tak cakap. Sebab mungkin dia disebabkan oleh genetik atau faktor pengalaman. Tapi banyak kajian menunjukkan di barat, mereka yang mengalami kemurungan apabila kita memberi teknik spiritual, iaitu berdoa, lepas tu solat, ungkap kata-kata positif kan, spiritual ni pendekatan barat tapi menggunakan agama tau. Kebanyakan mereka rasa lebih tenang. So maksud dia. Okey, boleh Ikmal? Okey, boleh. Okey, terima kasih kepada Cikgu Radi. Okey, baiklah kita nak teruskan kepada sesi lucky draw. Okey, di mana sesi lucky draw ni saya akan serahkan dekat saya punya AJK lah. Okey, di mana kita ada untuk 10 orang yang bertuah, kita akan bagi cash. Kita bagi cash sebanyak RM10 untuk seorang. So 10 orang yang bertuah. Okey, komiti saya minta tempoh sedikit. Okey, so kita ada saya ada satu soalan lagi. Di mana kalau kita tengok kalau macam mungkin orang-orang yang salah kan ataupun orang yang dipenjarakan, di mana kata apa mereka ni kalau dalam penjara mesti kata apa didekatkan dengan amalan rohani lah. Kebanyakan kita akan nampak apa ni amalan yang agama lah senang cakap. So adakah, saya tak tahu kalau ada benar tapi kebanyakan ni banyak kata apa dekat dengan amalan. So adakah itu kata apa ni punca utamanya untuk kata apa seseorang itu amalan agama ni menyebabkan seseorang itu berubah berbanding kita faktor-faktor yang lain lah. Okey, kalau tanya cikgu punya jawapan begini. Manusia dia boleh belajar, dia boleh dapat ilmu, tapi kefahaman tu milik Allah. Kita boleh belajar agama tapi hidayah milik Allah. Dan ramai di zaman Nabi dulu yang masuk Islam tapi hatinya tidak dapat hidayah. Jadi dia jadi orang golongan munafikun. Itu sebab kita digalakkan bila kita belajar kita kena betulkan niat kita. Itu sebab dalam hadis pertama dalam Imam Nawawi kan dia menekankan innamal a'malu binniyat. Sesuatu perbuatan bermula dengan niat. Maknanya niat ni penting. Bila kita nak buat sesuatu, bukan kita mengharapkan dunia, kita mengharapkan keredaan Allah. Jadi bila kita pergi ke amalan kerohanian, kita bukan nak dipandang, oh dia tu dah baik dah insaf dah.
Tapi kita kena betulkan niat kita. Ilmu kita boleh belajar, kefahaman milik Allah. Kita boleh masuk Islam, kita boleh bersembayang, tapi hidayah tu milik Allah. Jadi yang kita nak adalah kita nak daripada biar hati tu, niat tu kena betul lah. Jadi kita tak boleh menilai niat. Jadi sama ada dia pergi ke rohanian, saya tengok engkau ni sembahyang tunggang terbalik, tapi tak baik-baik pun. Jadi sebab kita nampak fizikal dia, kita tak boleh tengok daripada hati dia, tapi Allah menilai hati dia melalui niat dia. Jadi bagi cikgu tak boleh nak kata kalau awak solat awak jadi baik, tidak. Yang pertama yang cikgu boleh katakan dalam perspektif nak membantu jadi baik ni, ikhlaskan niat untuk jadi seorang yang baik. Kita kena faham apakah hakikat hidup di dunia ini dan sentiasa ikhlaskan niat lah. Kita ajar atau diri kita selalu berniat dengan benda-benda yang baik. Sebab niat ni kadang-kadang dia membetulkan balik sebab laluan kita ni lah. Kadang kita memanglah kat dunia kan macam-macam. Kadang tengok kawan ada handphone, kita tak ada. Kadang kita rasa down. Tapi yang niat tu akan membetulkan balik. Niat kita yang betul, macam kita faham tentang apa makna hidup kita tu yang betulkan balik niat kita tu. Itu jawapan cikgu lah yang ringkas. Faham. Okey, baiklah, kita akan terus ke sesi bergambar dulu sebelum kita ke lucky draw. Okey, saya nak minta semua peserta lah kita buka kamera untuk sesi bergambar. Zaham, sahabat cikgu Sihat Alhamdulillah. Jom semua buka kamera. Yang lain malu kot. Malu kat Cikgu Radi Ini ada rekod ada? Ada rakam ke ni? Rizal? Ada. Nanti boleh bagi kat saya. Nanti saya kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Ya, boleh bawah. Alhamdulillah. Izam tak ubah muka. Awet muda lah. Alhamdulillah ni. Tapi berisi wah. Yelah, muka tu yang penting. Dah tua. Okey, kita nak tengok gambar. Siapa? Hafiz Hafiz ambil gambar. 1, 2, 3. Right X sekali. 1, 2, 3. Alright. Terima kasih. Okey, kita akan teruskan ke sesi lucky draw. Okey, Natasha boleh putarkan lah kita punya lucky draw. $33. Siapakah 33? No, Ilya Ufa binti apa tu? Saya tak nampak. Okey, diminta ada tak nama ni? Ada tak? Kalau ada sila bukakan mikrofon anda. Ada tak? Okey tak ada, tak apa. Okey, kalau nama anda ada, sila respon dan berikan nama, nombor phone di ruangan chat spot kita. Okey, baik, seterusnya. $16.
Nur Atirah binti Zaidi. Ada tak kat sini? Ada tak? Hello, Sofia lah. Sofia. Saya, Oh, salah. Sorry. ada. Sorry. Terima Ada. kasih. Okey. Okey, seterusnya. Muhammad Ilman Danish. Ada tak? Ada. Ada tak, alhamdulillah. (26) Nik Nur Bakis binti Abdul Rahman. Silakan tinggalkan nama anda dan nombor phone di ruangan komen ya. Untuk pihak kami hubungi anda. (24) Muhammad Rafiuddin bin Abdul Rahim. Ada. Ada, alhamdulillah. Okey, seterusnya. (34) Nur Falisha Izni binti Cik Rosli. Yang ada ni. (21) Nik Muhammad Khairul Amin. Nombor 2, Daniel bin Faizul Amin. Kita ada lagi berapa? Jangan keluar dah. Ada lagi 2. Sekejap 2. Okey, baik. (17) Ahmad Razik Ghani bin Muhammad Nasir. Dan yang terakhir, nombor 11, Puan Amirul Amin bin Wadi Ibrahim. Jadi tanya kepada 10 pemenang lucky draw kita. Nanti kita punya komiti akan kontak anda semua, jangan risau. Okey, nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. So terima kasih diucapkan kepada Cikgu Razi kerana sudi bersama kita pada hari ini dalam program Malaysia pada hari ini. So 1000 ampun dan maaf dipinta anda tersalah kata tersilap bicara.
So, baik sudah bagi kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua peserta dan semuanya. Dan boleh bersurat. Assalamualaikum.